Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Sarap semua dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pembelajaran fiqh syahadah tahun 3. Jadi murid-murid semua boleh bersedia dengan buku teks dan alat-alat tulis. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran, marilah sama-sama tanda tangan, baca doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين آمين يا رب العالمين. Jadi insyaAllah murid-murid, hari ini kita akan masuk tajuk 3, 4 dan 5. Tajuk 3 iaitu beriman kepada Allah. Tajuk 4 beriman kepada malaikat. Tajuk 5 beriman kepada kitab. Okey, sebelum ni kita dah belajar tajuk 1 dan tajuk 2. Kita dah tahu apa itu iman, apa maksud iman. Kenali rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Jadi hari ini kita akan belajar 3 daripada 6 rukun iman. Okey, jadi jom kita tengok buku muka surat 8. Okey, jadi sebelum tu kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tajuk 3 beriman kepada Allah. Pada akhir pembelajaran, murid pertama dapat menyebut semula maksud beriman kepada Allah. Okey. Yang kedua, murid dapat menyenaraikan 4 contoh tanda orang itu beriman kepada Allah. Okey. Tajuk 4 beriman kepada malaikat. Pada akhir pembelajaran, murid pertama dapat apa? Dapat mengetahui maksud beriman kepada malaikat. Apa maksud beriman kepada malaikat? Okey. Yang kedua, murid dapat menyenaraikan 3 kesan beriman kepada malaikat. Apa yang kita dapat bila mana kita beriman kepada malaikat. Okey. Itu di akhir pembelajaran nanti murid akan dapat tu. 3 kesan beriman kepada malaikat. Dan yang terakhir, tajuk 5, beriman kepada kitab. Kitab ni apa? Kitab ni Al-Quran lah. Okey. Al-Quran ataupun kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Okey, pada akhir pembelajaran, murid dapat menyebut semula maksud beriman kepada kitab. Yang kedua, menyebut 3 kesan beriman kepada kitab. Okey. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 8, beriman kepada Allah. Okey, beriman kepada Allah. Tajuk 3 beriman kepada Allah. Okay, sebelum tu kita baca dulu ayat Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Maksudnya, Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan iaitu kekafiran kepada cahaya iaitu kepada iman. Surah Al-Baqarah ayat 257. Kita baca dialog yang bawah ni. Okay, sidang Jumaat sekalian, berimanlah kita kepada Allah Ta'ala. Janganlah menyekutukannya dengan sesuatu. Okey, murid-murid semua boleh ambil pensel, garis. Ini maksud beriman kepada Allah Ta'ala. Okey, maksud beriman kepada Allah Ta'ala apa? Beriman kepada Allah Ta'ala bermaksud mempercayai keesaan Allah Ta'ala yang memiliki sifat kesempurnaan. Lagi sekali Ustaz ulang. Beriman kepada Allah Ta'ala bermaksud mempercayai keesaan Allah Ta'ala yang memiliki sifat kesempurnaan. Okey,
kita percaya keesaan Allah. Esa ni maksudnya satu. Maksudnya Allah itu ada satu, tak ada Tuhan, tak ada Allah, melainkan Allah saja yang ada, yang maha berkuasa. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Okey, itu maksudnya Esa. Esa ni maknanya kita mensatukan Tuhan, iaitu Allah. Tiada Tuhan yang lebih berkuasa melainkan Allah, yang memiliki sifat sempurna, kesempurnaan. Okey, kita hendaklah membuktikannya dengan ucapan. Apa bukti kita beriman kepada Allah? Buktinya dengan ucapan dan melakukan dengan perbuatan, seperti melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Okey, itu bukti kita beriman kepada Allah. Buktinya kita buat apa yang Allah perintahkan dan kita tinggal apa yang Allah larang. Okey, info. Mempercayai bahawa Allah Ta'ala mengetahui setiap apa yang dilakukan oleh makhluk tanpa batasan dan membalas apa yang dilakukan sama ada baik atau buruk. Okey, itu maksudnya kita percaya kepada Allah. Kita percaya bahawa setiap apa yang kita lakukan ni Allah Maha melihat. Allah Maha melihat dan Allah Maha membalas setiap apa yang kita lakukan, sama ada perkara tersebut baik ataupun buruk. Kalau kita buat benda baik, kita akan dibalas dengan balasan yang baik. Bila kita buat perkara yang buruk, maka kita akan dibalas dengan balasan yang buruk. Okey, itu maknanya kita beriman kepada Allah. Okey, seterusnya. Okey, yang ini Ustaz nak murid-murid cuba jawab soalan ni. Aktiviti 1, pilih pernyataan yang menunjukkan kesan orang beriman kepada Allah. Okey. Solat mengikut waktu. Melakukan solat sunat dengan ikhlas. Minum arak dalam rumah. Mengumpat di halaman rumah. Takut melakukan dosa. Makan makanan yang halal. Solat untuk riak. Bersedekah untuk pujian. Bersedekah tanpa meminta pujian. Okey. Pilih pernyataan yang menunjukkan kesan orang itu beriman kepada Allah. Pilih mana yang betul dan tulis semula di bawah. Okey. Yang pertama, solat mengikut waktu. Okey. Yang kedua, melakukan solat sunat dengan ikhlas. Okey. Yang ketiga, takut melakukan dosa. Bila orang tu dia beriman kepada Allah, maka kesan pada dirinya dia akan takut melakukan dosa. Yang keempat, kesan orang itu beriman kepada Allah iaitu makan makanan yang halal, yang Allah halalkan sahaja. Okey, dan yang kelima, bersedekah tanpa meminta pujian. Dia bersedekah secara senyap-senyap, tanpa ada siapa-siapa pun tahu yang dia bersedekah. Maknanya dia sedekah dengan seikhlas hati. Tu maknanya bersedekah tanpa meminta pujian, apa-apa pujian daripada kawan-kawan. Okey, ini kesan yang menunjukkan orang itu beriman kepada Allah. Okey, seterusnya aktiviti 2. Tengok muka surat 10. Tuliskan amalan-amalan yang menunjukkan seseorang itu beriman kepada Allah. Apa amalan-amalan yang menunjukkan seseorang itu beriman kepada Allah? Okey, ni sama macam jawapan yang tadi. Kamu tulis je semula. Okey. Yang pertama, solat mengikut waktu. Dia solat bila azan berkumandang, dia bersegera mempersiapkan diri untuk solat. Dia tak pernah tinggal pun solat 5 waktu sehari semalam. Maknanya solat mesti mengikut waktu.
Kemudian melakukan solat sunat dengan ikhlas. Takut melakukan dosa. Makan makanan yang halal. Bersedekah tanpa meminta pujian. Okey. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 11. Tajuk yang keempat, beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzam munzarin. Surah Al-Hijr. Maksudnya, tiadalah kami menurunkan malaikat melainkan dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah. Dan pada ketika itu, mereka yang ingkar tidak akan diberi tempoh lagi. Surah Al-Hijr ayat yang ke-8. Okey. Yang ini tajuk 4, beriman kepada malaikat. Okey, jom kita sama-sama baca. Malaikat. Okey. Apa maksud beriman kepada malaikat? Maksud beriman kepada malaikat iaitu mempercayai bahawa malaikat adalah makhluk Allah Ta'ala yang dijadikan daripada cahaya. Okey, itu poin yang pertama. Ustaz nak murid-murid gariskan. Okey, gariskan. Ini maksud beriman kepada malaikat, iaitu mempercayai bahawa malaikat adalah makhluk Allah. Okey, itu yang pertama. Lepas tu, malaikat ni dijadikan daripada apa? Daripada cahaya. Okey, kemudian malaikat tidak makan atau minum. Malaikat tak makan dan minum macam kita. Kita manusia sentiasa makan dan minum. Serta tidak bernafsu. Malaikat ni tidak makan atau minum serta tidak bernafsu. Malaikat sentiasa mentaati perintah Allah dan bertasbih sepanjang masa. Ini tugas malaikat. Malaikat ni dia tak pernah tinggal berzikir, bertasbih kepada Allah. Sepanjang masa dia bertasbih, dia memuji Allah Subhanahu Taala. Sebab tugas malaikat siang malam pagi petang bertasbih kepada Allah. Okey. Kesan beriman kepada malaikat. Apa kesan kepada seseorang itu bila mana dia beriman kepada malaikat? Okey, yang pertama, takut melakukan kejahatan. Okey. Bila kita beriman bahawa adanya malaikat, kita mempercayai bahawa Allah menjadikan malaikat ini yang menjalankan tugas-tugasnya. Nanti kita baca apa tugas-tugas setiap malaikat ni. Okey. Jadi kita akan rasa takut dalam diri kita untuk melakukan kejahatan. Okey. Kedua, sentiasa melakukan kebaikan. Bila kita takut nak buat kejahatan, maka kita sentiasa hendak melakukan kebaikan. Yang ketiga, melakukan sesuatu perkara dengan hati-hati. Maknanya dengan secara teliti lah. Kita takut bila kita buat sesuatu tu, kita akan dapat dosa. Jadi setiap perkara yang kita buat itu mestilah dengan hati-hati supaya tidak terjerumus ke dalam maksiat ataupun melakukan dosa. Okey. Dan yang keempat, sentiasa taat perintah Allah. Sentiasa taat perintah Allah. Okey, ini kesan bila mana kita beriman kepada malaikat. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 12. Okey, nama-nama malaikat berserta dengan tugasannya. Okey, nama-nama malaikat berserta dengan tugasannya. Pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni apa tugasnya? Tugasnya menyampaikan wahyu Allah Ta'ala kepada Rasul. Setiap wahyu yang Allah ingin turunkan kepada Nabi, maka Allah
Allah sampaikan melalui malaikat dulu. Malaikat iaitu malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril akan sampaikan wahyu Allah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Jibril ni merupakan ketua bagi malaikat-malaikat. Ada berapa malaikat ni? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 malaikat yang wajib kita ketahui, kita kenali namanya dan tugas-tugasnya apa. Okey, yang pertama tadi malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni menyampaikan wahyu Allah Taala kepada Rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Tugasnya menurunkan rezeki dan mengatur pembahagiannya. Malaikat Mikail ini menurunkan rezeki dan mengatur pembahagiannya. Yang ketiga, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan menjaga pintu syurga. Bila orang tu mati di akhirat nanti, bila orang itu dibangkitkan semula, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian akan dihisap amalannya. Siapa yang melakukan banyak amalan-amalan baik, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi malaikat yang menjaga pintu syurga itu iaitu malaikat Ridwan. Dia akan jumpa dengan malaikat Ridwan di dalam syurga. Sebab malaikat Ridwan menjaga pintu syurga. Kemudian malaikat Malik. Bila seseorang itu banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, jadi akhirat nanti dia akan masuk ke dalam neraka. Yang menjaga pintu neraka itu iaitu malaikat Malik. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Seterusnya malaikat Munkar. Malaikat Munkar dan Nakir ni, menyoal orang mati di alam kubur. Malaikat Nakir pun sama juga, menyoal orang mati di alam kubur. Okey, seterusnya malaikat Raqib. Malaikat Raqib ni mencatat amalan baik manusia. Setiap amalan baik yang kita buat, yang kita lakukan, maka malaikat Raqib akan catat amalan kebaikan kita. Kemudian malaikat Atid. Malaikat Atid mencatat amalan buruk. Bila kita buat dosa, kita buat salah pada ibu bapa, salah pada guru-guru, salah pada kawan-kawan kan, kita buat dosa dengan orang, maka malaikat Atid akan mencatat amalan buruk kita. Okey, kemudian malaikat Israel. Apa tugas malaikat Israel? Mencabut nyawa setiap makhluk yang bernyawa. Malaikat Israel ni dicabut nyawa manusia. Dan yang terakhir, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ni meniup sangkakala. Akhirat bila berlaku kiamat nanti, maka semua alam ini akan dimusnahkan. Dan tugas malaikat Israfil meniup sangkakala. Bila tiupan sangkakala yang pertama, semua alam akan musnah dan semua akan mati. Manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang, semua makhluk Allah ni akan mati. Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, dan semua makhluk Allah akan hidup semula dan berkumpul di padang mahsyar. Termasuklah orang-orang yang mati di dalam kubur. Diorang semua akan dihidupkan semula dan dibangkitkan di padang mahsyar. Okey, seterusnya muka surat 13, aktiviti 1, tuliskan tugas-tugas malaikat di bawah. Okey, malaikat Jibril, apa tugas dia tadi? Menyampaikan wahyu Allah Ta'ala kepada Rasul. Okey, malaikat Ridwan menjaga pintu syurga. Malaikat Atid, cuba ingat apa tugas malaikat Atid tadi? Mencatat amalan buruk manusia. Okey, kemudian nombor 4, malaikat Malik. Malaikat Malik apa tugas dia? Menjaga pintu neraka.
Dan yang kelima, malaikat Israel meniup sangkakala. Dan yang terakhir, malaikat Nakir menyoal orang mati di alam kubur. Okey, nanti murid-murid boleh lengkapkan boleh jawab aktiviti ni di dalam buku muka surat 13. Okey, kemudian tengok aktiviti 2 muka surat 14. Tulis semula pernyataan yang menunjukkan kesan beriman kepada malaikat. Okey. Tengok mana yang baik. Kesan kepada seseorang itu bila mana dia beriman kepada malaikat. Yang pertama, tidak menipu orang lain. Bila dia beriman kepada malaikat, sebab dia tahu malaikat ada kiri kanan. Bila dia menipu, maknanya malaikat apa yang mencatat amalan buruk manusia tadi? Malaikat Atid. Malaikat Atid akan catat amalan buruk dia tu. Jadi dia pun tidak akan menipu orang. Okey, betul. Ini kesan bila orang itu beriman kepada malaikat, maka dia tidak akan menipu orang lain sebab dia tahu malaikat ada kiri dan kanannya untuk mencatat segala amalan yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, suka melakukan amalan kebaikan. Lepas tu solat wajib tanpa disuruh. Dan yang terakhir, yakin dengan rezeki Allah. Malaikat yang menurunkan rezeki tadi, malaikat apa? Malaikat apa yang menurunkan rezeki tadi? Malaikat Mikail. Malaikat Mikail ni menurunkan rezeki dan mengatur pembagiannya. Bila kita banyak bersedekah, kita banyak bantu orang, maka malaikat Mikail akan turunkan rezeki kepada kita. Kemudian yang terakhir, tajuk yang kelima, iaitu beriman kepada kitab. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Surah An-Nisa ayat 136. Kita tengok dialog antara adik dan kakak di bawah. Adik, Allah Ta'ala menurunkan kitab kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada manusia. Oleh itu, kita wajib beriman kepada kitab tersebut. Akak, adik tanya akak dia, boleh terangkan apa yang dikatakan beriman kepada kitab? Jadi murid-murid semua boleh garis yang bawah ni. Maksud beriman kepada kitab ialah mempercayai kitab suci diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup manusia. Ini maksudnya. Maksud beriman kepada kitab iaitu mempercayai kitab suci diturunkan oleh Allah kepada siapa? Kepada Rasulnya. Untuk apa? Untuk dijadikan pedoman hidup manusia. Jom kita tengok muka surat 16. Setiap kitab-kitab ni ada Nabi ataupun Rasul yang Allah utuskan, yang Allah turunkan kepadanya. Yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur, Daud. Taurah, Musa. Injil, Isa alaihissalam. Al-Quran, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz nak murid-murid ingat, Zabur
Nabi apa? Nabi Daud. Taurah Nabi Musa. Injil Nabi Isa. Dan Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini bermakna, tengok baca dialog bawah tu. Ini bermakna kita wajib beriman dengan Al-Quran lah. Ya, kita wajib beriman kepada Al-Quran. Kita perlu membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkannya. Al-Quran adalah panduan kepada kita, panduan kepada kita semua untuk sempurnakan kehidupan. Okey, jadi kita umat siapa? Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Iaitu Al-Quran. Jadi kita wajib beriman kepada Al-Quran. Apa yang Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat, itu semua adalah benar. Jadi kita perlu membaca, kita perlu mempelajari dari sudut tajwid, makhraj huruf, semua itulah bacaan dengan betul, memahami, kena tengok tafsir, tadabbur ayat. Sebab tu kalau tengok dalam buku TQS ada maksud ni. Kita kena tengok, kita kena faham apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Bila kita baca Quran ni bermakna kita sedang bercakap dengan Allah. Okey, dan lepas kita baca, kita faham, kita kena amalkan. Okey. Kenapa? Kerana Al-Quran ni merupakan panduan hidup manusia. Siapa yang tak ikut Al-Quran, dia akan jadi sesat. Okey, seterusnya aktiviti 1. Lengkapkan carta di bawah ini. Okey, murid-murid boleh buat kitab dan Nabi. Pertama, Al-Quran. Siapa yang turunkan? Nabi Muhammad. Kemudian Injil Nabi Isa. Zabur Nabi Daud. Dan Isa AS kitab apa? Kitab Injil. Okey. Dan seterusnya, senaraikan akhlak mulia yang terdapat di dalam Al-Quran. Okey. Ini murid-murid boleh ikut ustaz ni, boleh salin semulalah. Akhlak-akhlak mulia yang terdapat dalam Al-Quran, antaranya ikhlas. Bila kita buat sesuatu, mestilah ikhlas kerana Allah. Kemudian tekun. Kita bila buat sesuatu kena tekun. Kemudian yang ketiga, berdisiplin. Yang keempat, bersyukur. Yang kelima, sabar. Dan yang keenam, adil. Okey murid-murid, jadi setakat di sini dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan murid-murid semua dapat memahami apa yang dipelajari, insya-Allah. Jadi setakat di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.